Kita mulakan pembelajaran kita ya dengan melihat apakah yang dimaksudkan dengan pilih atur dan gabungan. Jadi untuk memahami konsep pilih atur dan gabungan ini, kita akan lihat perbezaan antara dua konsep ini, iaitu pilih atur dan gabungan. Okey, di sini diberikan 3 kepingkat yang berbeza, di mana setiap kad ini dilabelkan dengan A, B dan C. Baik, di sini kita akan buat 2 eksperimen yang berbeza. Okey. Eksperimen yang pertama ialah kita akan ambil 2 keping kad Mana-mana 2 keping kad kita akan masukkan ke dalam kotak ini Okey, jadi 1 keping masuk dalam kotak pertama dan 1 keping kad lagi masuk dalam kotak yang kedua. Itu eksperimen yang pertama. Eksperimen yang kedua ialah kita ambil 2 keping kad, kita akan masukkan kedua-duanya ke dalam mangkuk ini. Okey, itu 2 eksperimen. Baik, kita lihat kepada eksperimen yang pertama Baik, susunan kad kita boleh buat seperti ini Kita letakkan kad A di sini, kad B di sini. Maksudnya kotak yang pertama kita letakkan kad A dan kotak yang kedua kita letakkan kad yang berlabel B. Okey. Jadi selain daripada itu, kita juga boleh pilih yang ini, A dan juga C. Kotak yang pertama A, kotak yang kedua C. Atau kita boleh pilih B dan C. Baik, pelajar lihat di sini Kita boleh juga memilih B dan A. Okey, B dan A dengan A dan B tak sama sebab apa tak sama? Di sini kotak pertama dia adalah B, kotak kedua adalah A Kalau tengok yang pertama tadi, kotak pertama A, kotak kedua B. Jadi AB dan BA adalah susunan yang tak sama. Okey. Baik, begitulah seterusnya. CA tak sama dengan AC dan juga CB tak sama dengan BC. Okey. Jadi inilah saja pilihan yang kita ada. Okey, jadi daripada sini apa yang boleh kita katakan, dalam eksperimen ini kita dapat membina 6 cara susunan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok eksperimen yang kedua Kita nak ambil 2 keping kad ini dan nak masukkan dalam mangkuk ini. Jadi apakah pilihan 2 kad itu? Kita boleh pilih kad A dan B. Dalam situasi ini, AB dan BA adalah pilihan yang sama Dia tak seperti mana dalam eksperimen yang pertama tadi Selain daripada itu, kita boleh juga pilih kad B dan juga C. Dan juga satu lagi kita boleh pilih kad A dan kad C. Okey. Jadi nampaknya ini sajalah pilihan yang boleh kita buat. Dan kita rumuskan di sini ada 3 cara pilihan yang boleh kita buat. Okey, dalam eksperimen yang kedua. Nampak tak? Okey, jadikan apakah perbezaan antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2? Yang nyata kita nampak di sini ialah eksperimen yang pertama ini ialah kita menyusun. Manakala eksperimen yang kedua ni kita tak susun tapi kita pilih. Jadi itulah sebab kita kata sini 6 cara susunan, sini 3 cara pilihan. Di sini susun, di sini pilih. Boleh Baik, dalam eksperimen yang pertama ini yang kita kata susun ni, inilah yang dipanggil sebagai pilih atur. Manakala eksperimen kedua ni kita panggil gabungan. Itulah yang membezakan antara pilih atur dan gabungan. Baik, di sini untuk lebih jelas konsep pilih atur ini ada beberapa perkataan yang menyatakan tentang konsep pilih atur, iaitu yang pertama ialah susun. Okey, yang kedua apabila kita nak buat kod, coding ataupun satu lagi apabila kita nak membina suatu password jadi ini semua adalah melibatkan susunan. Maka dia adalah pilih atur Jadi untuk gabungan kata kuncinya ialah pilih. Okey, jadi bila sebut pilih itu adalah gabungan. Itulah dia perbezaan antara konsep pilih atur dan gabungan. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita khusus untuk pilih atur. Okey. Jadi di sini pilih atur ada 2 perkara yang kita akan bincangkan, iaitu pilih atur tanpa syarat dan satu lagi ialah pilih atur bersyarat. Kita lihat dulu pilih atur tanpa syarat. Okey. Di sini kita perlu memilih 5 objek yang berbeza. Jadi maksudnya kita pilih satu nama yang mana ejaan nama itu tidak berulang. Syaratnya mesti tidak berulang. Jadi cikgu menggunakan nama Hanis di sini H-A-N-I-S, Hanis. Itu syarat dia tak berulang Okey. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak susun 3 keping kad. Sebab pilih atur pilih atur ialah susun. Kita nak susun 3 keping kad. Jadi kalau diberikan 5 keping kad yang berbeza, kita nak susun 3 keping kad
Persoalannya ada berapa banyak susunan yang boleh kita buat. Okey. Jadi di sini ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama kita gunakan secara manual. Contohnya, kita ambil 3 kepingkat. HAN, HAI, NIS. Bila kita nak senaraikan memang banyak jadi tak tersenarai lah. Ambil masa sikit lah untuk kita senaraikan dan kita boleh buat kemudian nanti. Dalam situasi ini, kita nak susun 3 daripada 5 kepingkat. Jadi taklah begitu masalah sangat menggunakan kaedah 1. Tetapi bila objek ini banyak, bila melibatkan objek yang lebih banyak, maka kaedah 1 ini pastinya akan menimbulkan kesukaran. Oleh itu kita memerlukan kaedah yang lebih mudah seperti kaedah 2 ini. Okey, kaedah 2 ni kita buat macam ini. Kita sediakan ruang-ruang kosong iaitu sebanyak 3 ruang. Sebab kita nak susun 3 kad. Baik, kita isikan di setiap ruang ini dari kiri ke kanan. Baik, dalam ruang yang pertama ni, ada berapa pilihan kad yang boleh masuk di sini? Jawapannya lah ada 5. Sebab kita ada 5 kad di sini. Maksudnya di ruang yang pertama ni, kita boleh isi H ataupun A ataupun N ataupun I ataupun S. Jadi maksudnya ada 5 pilihan kad yang boleh masuk di dalam ruang yang pertama. Baik, 1 keping kad dah pun kita ambil masukkan di sini. Maka ada berapa pilihan kad untuk masuk dalam ruang yang kedua? Pastinya tinggal 4. Kan? Baik, kalau kita dah ambil 1 masuk ke ruang yang kedua ni, maka ada berapa pilihan yang ketiga? Pastinya ada 3. Okey, jadi kita darabkan 5 darab 4 darab 3 dan dapatlah jawapan dia 60. Jadi maksudnya di sini, kalau kita nak susun 3 kad daripada 5 keping kad ini, jawapannya ialah ada 60 susunan. Nampak tak? Jadi maksudnya dalam kaedah 1 ini, kalau kita senaraikan, ada 60 senarai yang kita dapat tuliskan. Macam itulah. Boleh Okey. Selain daripada tu, kita boleh juga guna kaedah yang ketiga. Yang ini lebih mudah daripada kaedah 2. Macam mana cara dia? Gunakan kalkulator. Okey, bagaimana cara nak guna kalkulator? Kita kena faham dulu dari segi simbol dia. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak susun 3 objek daripada 5 objek. Okey? Jadi kita akan tulis macam ini. Ni. Jadi apa dia? Kita baca macam mana? 5P3. Okey, P ini bermaksud pilih atur. Okey, dalam bahasa Inggerisnya adalah permutation. Okey. Dan kita tulis yang 3 dulu. Kita nak susun berapa? Nak susun 3 objek. Daripada berapa objek? Daripada 5 objek. Jadi kita tulis 5P3. Itu maksud dia. Okey. Baik. Jadi sekarang ni ambil kalkulator. Dan kalkulator yang kita selalu gunakan ialah Casio FX570. Okey. Kita tekan 5. Kemudian kita tekan Shift. Kemudian kita tekan butang darab. Di butang darab itu, kalau anda perhatikan, di sebelah atasnya ada tulis di situ NPR. Itulah maksud dia. Seterusnya kita tekan 3. Jadi sama dengan akan dapat terus jawapan dia 60. Itu kaedah yang ketiga, lebih mudah menggunakan kalkulator. Okey. Baik, satu lagi kaedah iaitu kaedah yang keempat. Kaedah ini kena tahu juga apa dia, iaitu guna rumus. Kita kena tahu sebab apa? Sebab di kalkulator ini, macam mana kalkulator kira boleh dapat jawapan kerana kalkulator ini telah diformatkan dengan rumus yang berkenaan. Jadi bagaimana rumusnya? Kita tunggu sebentar. Sebelum kita mengenali rumus pilih atur, kita perlu memahami dulu apa yang dikatakan sebagai factorial. Okey, factorial ditulis seperti ini. Contoh, 5 tanda seruan. Tanda seruan ini dipanggil factorial. Jadi kita baca sebagai 5 factorial. Apa maksud 5 factorial? Maksudnya ialah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Jadi ambil kalkulator, kita tekan, dapat 120. Itu dikatakan sebagai factorial. Okey. Kalau 10 factorial, bermaksud 10 darab 9 darab ni sampailah 1. Okey? Baik. Jadi kan, kita akan jadi masalah lah. Kalau setakat 10, okey, kita ambil kalkulator boleh tekan. Tapi kalau 100, takkan kita nak tulis 100 darab 99 darab 98 sampai 1 kan? Maka jalan mudahnya ialah kita boleh gunakan kalkulator untuk dapat jawapan dia. Okey,
Jadi macam mana cara nak guna kalkulator? Baik, di sini. Mula-mula kita tekan 10. Okey, ambil kalkulator ni Tekan 10, kemudian kita tekan shift, kemudian kita tekan butang faktorial ni ada di sini. Nampak tak? Kita baca yang kuning bawah tu Sebab kita tekan shift, maksudnya kita baca yang di sebelah atas tu yang berwarna kuning tu, X factorial tu. Di sinilah butang faktorial tu. Jadi kita tekan 10, kemudian tekan shift, tekan butang faktorial sama dengan, maka dapatlah jawapan ni. Jadi kamu cuba buat Okey. Baik, seterusnya 1 faktorial, ni 1 lah. Okey, tak pelik yang tu. Tapi yang nampak pelik di sini ialah 0 faktorial. Jadi ambil kalkulator, tekan 0 faktorial dan kita akan dapat bukan 0 dia akan dapat 1. Okey, jadi 0 faktorial ialah 1, bukan 0. Okey. Para pihak sekalian, kita kembali semula ke slide yang ini. Kita lihat kaedah yang keempat tadi, iaitu menggunakan rumus. Okey, bagaimana rumus pilih atur? Rumus pilih atur diberikan seperti ini, NPR. NPR bermaksud kita nak susun R objek daripada N objek. Okey. Dan diberikan rumusnya sebagai ni. N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial. Okey. Jadi daripada sini kita gantikan saja. Kita nak tadi 5P3 Jadi bila 5P3 maksudnya N tu 5 faktorial bahagi dengan 5 tolak 3 faktorial. Jadi 5 tolak 3 ialah 2 faktorial. 5 faktorial bahagi 2 faktorial. 5 faktorial macam kita kata tadilah, 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan 2 faktorial 2 darab 1. Maka daripada sini kita ringkaskan, akhirnya kita dapatlah jawapannya lah 60. Okey. Jadi di sini ada 4 kaedah yang boleh kita gunakan dalam menentukan suatu pilih atur. Cikgu nak bagi tahu di sini kaedah yang sering digunakan iaitu kaedah 2 dan juga kaedah 3. Okey. Okey, sekarang kita nak lihat apa pula yang dikatakan sebagai pilih atur bersyarat Okey, di sini kita masih lagi menggunakan 5 objek yang berbeza dan kita menggunakan nama Hanis ini. Baik. Jadi sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak susun 5 kad. Maksudnya kita nak susun melibatkan kelima-lima kad sekali. Okey. Jadi pertama sekali kita perlu bincangkan di sini, apabila kita susun semua kad, maksudnya kita akan tulis 5P5. Kan? Baik, 5P5 ialah 5 faktorial bahagi dengan 5 tolak 5 faktorial. Ini adalah formula tadi jadi 5 tolak 5, 0. Jadi di sini 0 faktorial. Jadi 0 faktorial macam mana kita kata tadi, iaitu sama dengan 1. Jadi 5 faktorial bahagi 1 ialah 5 faktorial. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah apabila kita nak menyusun semua sekali. Kalau contohnya kalau 5 objek nak susun 5, maka bilangan susunannya ialah 5 faktorial. Nampak tak? Kalau kita ada 4 objek nak susun 4 semua sekali, okey, bilangan susunannya ialah 4 faktorial. Kalau 3, 3 faktorial. Kalau 2, 2 faktorial. Faham ni? Maksudnya nak susun melibatkan semua sekali. Okey, seterusnya kita lihat case yang seterusnya, iaitu dinyatakan di sini kad S di hadapan. Maksudnya di sini dia meletakkan syarat bahawa S mesti letaknya di hadapan di sini. Okey. Jadi kan dia nak susunan yang mana bermula dengan S lah. Okey, jadi susunan yang tak bermula dengan S tak ambil kira lah. Okey, boleh Baik, kita sediakan 5 ruang di sini sebab kita nak susun 5 kad. Baik, mula-mula kita masukkan syarat tu dulu. Dia kata S letak di hadapan, maka kita letak siap-siap di sini. Ambil kad S letak sini. Baik, ada berapa kad S yang boleh diletakkan dalam ruang yang pertama ni? Jawapan dia 1 lah kan? Sebab tak ada kad S yang lain. Hanya ada S tu 1 saja. Maka 1 saja pilihan yang ada kat sini. Okey. Jadi kad S ni pun dah dikeluarkan. Yang tinggal ada 4 kad kan? Okey. Jadi ada berapa pilihan kad yang boleh masuk dalam ruangan yang kedua? Mestilah 4 kan? Iaitu sama ada H, A, N ataupun I. Betul tak? Okey. Jadi salah satu daripada kad ini kita ambil, masuklah di sini. Maka kad tinggal berapa? Tinggal 3 kan? Jadi ada berapa peluang nak masuk di sini? Mestilah 3 kan? Okey. Maka satu kad dah masuk sini.
Maka ruang yang seterusnya mestilah 2 kan. Kemudian ruang yang akhir sekali 1 lah tinggal. Betul tak? Okey, jadi daripada sini kita darabkan semua sekali ni, maka dapatlah 24. 1 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Jadi kesimpulannya ialah bilangan susunan kad dengan syarat di depan ini mesti S. Jawapannya ada 24 susunan. Okey, seterusnya kita lihat syarat yang ketiga. Syarat ketiga dia letak macam mana pula? Dia kata mesti vokal di hadapan. Di hadapan dia maksudnya kat sini lah. Okey, bila vokal di hadapan, vokal tu ada berapa? Ada 2 kan? Iaitu A ataupun I. Jadi macam mana cara kita buat? Kita pertimbangkan satu-satu. Katalah kita letakkan dulu A kat sini. Jadi situasi ini menyamai macam kita bincang tadi lah. Jadi di sini hanya ada satu kad saja yang boleh kita isi di sini, iaitu satu pilihan. Kemudian seterusnya 4, 3, 2 dan 1. Jadi kita darabkan semua ni, dapatlah 24. Jadi apa yang boleh kita katakan? Susunan 5 kad yang bermula dengan vokal A ada sebanyak 24. Baik, kita mengulangi perkara yang sama. Vokal di sini bukan A saja, dia ada I. Jadi kita letakkan I pula di sini. Okey, kemudian proses yang sama macam mana kita buat yang di atas tadi. Okey, di sini 1, 4, 3, 2, 1. Okey, dan kita darabkan dapatlah 24. Okey. Jadi oleh itu jumlah keseluruhannya pastinya kita tambahkan kedua-dua ni ya. Jadi akhirnya dapatlah 48. Okey, jadi kesimpulannya apa di sini? Bilangan susunan 5 kad dengan syarat vokal di hadapan, maka ada sebanyak 48 susunan. Boleh Okey. Baik, seterusnya. Yang ni ambil perhatian sikit dia nak apa tahu? Vokal duduk bersebelahan dia kata. Vokal mesti bersebelahan. Jadi kita ambil dulu kad ni dan kita ambil vokal tu. Jadi dua vokal ni A dan I ni kedudukan dia mesti bersebelahan. Dia AI ataupun IA, mana-manalah asalkan dia bersebelahan. Jadi tengok betul-betul syarat yang keempat ni Okey. Langkah pertama, yang nak duduk bersebelahan tu kita ikat dia. Lepas kita ikat, kita anggapkan dia sebagai satu objek. Jadi sekarang ni kita sudah ada berapa objek? Ada 4 lah kan? 1 yang ni, 2, 3, 4. Sekarang kita sudah ada 4 objek. Betul tak? Okey. Jadi 4 objek ini kita susun semua sekali melibatkan ke-4 tu. Jadi bilangan susunannya berapa banyak? Kita tengok balik kepada perbincangan awal tadi. Kalau ada 4 objek, kita nak susun 4. Maka ada 4 faktorial. Nampak Okey. Itu langkah pertama. Langkah seterusnya ialah kita akan darabkan dengan kita ambil vokal yang kita ikat ini. Okey, kita buang HSN ni, kita buang. Kita ambil vokal ni saja yang kita ikat tadi. Kita buang ikatan tu, maka yang tinggal A dan I kan. Ada 2 objek kan. Jadi kita susun semua melibatkan 2 objek ni. Berapa banyak bilangan susunan dia? Tengok balik kepada perbincangan awal tadi. Kalau ada 2 objek nak susun 2, maka bilangan susunan ialah 2 faktorial. Jadi kita darabkan dengan 2 faktorial. Okey. Jadi di sini ambil kalkulator, cari 4 faktorial, darab 2 faktorial dan akhirnya kita dapat 48. Kesimpulannya, bilangan susunan melibatkan 5 kad daripada 5 kad yang berbeza. Dengan meletakkan syarat 2 vokal ini duduk bersebelahan, ada sebanyak 48 susunan. Boleh